Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita update berita yang agak mengejutkan. Walaupun pada 28 hari bulan Ogos telah ada satu persafahaman di mana saya bagi tahu pada saudara Abdul Rahman Khalil Haqqani, iaitu ketua tentera Taliban, telah menyatakan persetujuan dengan Ahmad Mas'ud, ketua pejuang Tajik di Panjshir, bahawa kedua-dua pihak tidak akan bertempur dan akan memilih ruangan rundingan. Tetapi bermula dengan 14 jam yang lalu, pertempuran telah berlaku dengan hebat. Taliban mengesahkan mereka mengambil alih sepenuhnya Kabul, tapi tak dapat disahkan beritanya. Walaupun terima kasih kepada Syabab Azman, wartawan, ex-wartawan yang kini bersama dengan IRM, yang menghantar informasi pada saya awal-awal pagi tadi, bang, pertempuran dah mula. Nampak gaya macam ada pengambil alihan. Tapi saya jelaskan pada saudara, berita mengesahkan seorang pemimpin komandan yang terkenal. Ni semua tahulah, Abdul Wadud Zara. Abdul Wadud Zara adalah seorang senior. Dia adalah komandan perang yang mengendalikan Batalion Panjshir atau Lion of Panjshir Battalion ni. Disahkan terbunuh dalam pertempuran semalam bersama dengan jurucakap Panjshir yang terkenal, iaitu Fahim Dahu. Saya beritahu pada saudara, kata Abdul Wadud Zara ni adalah orang lama kerana dia bertempur daripada era pejuang mujahidin, senior, dan sekarang dia memimpin komandan. Walau selepas Ahmad Shah Masud meninggal dunia, kepimpinan Puak Tajik di Panjshir diambil alih oleh anaknya, iaitu Ahmad Mas'ud. Nama Ahmad Shah, anak Ahmad Mas'ud. Ahmad Mas'ud ni masih muda, 32 tahun. Seorang yang terpelajar kerana beliau belajar di Sandhurst College di London, dan pengkhususan beliau adalah strategi perang. Jadi beliau balik dan mengambil alih pimpinan Puak Tajik, tetapi menyerahkan batalion tenteranya kepada Abdul Wadud Zara ni, kerana Abdul Wadud adalah orang lama. Tapi semalam dilaporkan korban dalam peperangan yang saya tak dapat jangka besar atau kecil kerana kita tak dapat visual, kerana Panjshir adalah kawasan yang sangat melembah jauh di bahagian utara Afghanistan, dan oleh kerana berlaku pertempuran, saya tak fikir kata ada visual yang dapat dibawa keluar daripada wilayah tempur tu, kerana dia pegunungan yang sangat suka berbatu-batu. Tapi dalam masa yang sama juga, walaupun yang terkini Syabab Azman share dengan saya adalah kira-kira berita yang dikeluarkan 2 jam lalu. Masa Syabab share dengan saya tu 25 minit selepas berita tu dipost oleh Al Jazeera. Kira-kira 2 jam lah sekarang ni. Tetapi sebelum tu dah keluar berita bahawa Ahmad Mas'ud memohon kepada Kabul untuk menjalankan rundingan. Ahmad Mas'ud, pemimpin Puak Tajik, memohon kepada Taliban di Kabul untuk mengadakan rundingan, kerana saya fikir kata ini bagi mengelakkan pertempuran darah yang amat besar. Kerana saya bagi tahu pada kawan saya Syabab tadi, Panjshir bukanlah Puak Tajik bukan kecil. Pejuang mereka dianggarkan ada 20,000 orang, dan untuk pengetahuan saudara, dalam sejarahnya Panjshir tak pernah dijajah oleh tentera Rusia. Dan ketika Taliban berkuasa pada tahun 1966 hingga 2001, Panjshir juga tak pernah berjaya dijajah oleh Mullah Muhammad Omar yang memimpin Taliban waktu itu. Tapi saudara pun tahu, saya pernah stream dan bagi tahu saudara, Ahmad Mas'ud ketika sebaik saja Taliban jatuh, Taliban berkuasa pada 16 hari bulan Ogos yang lalu dengan merampas bandar Kabul, dengan mengambil alih Herat dan mengambil alih semua bandar-bandar besar, Kandahar, Jalalabad, semua tu. Kita telah dengar berita bahawa Ahmad Mas'ud memohon rayuan daripada Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah dalam Pakatan NATO yang selama ini memberi perlindungan kepada tentera Afghanistan dan tentera Pakatan Utara, Northern Alliance, yang ini dianggap sebagai kumpulan pro Amerika. Beliau memohon rayuan. Kita dah nampak kata ada tekanan dari segi keupayaan ketenteraan Puak Tajik untuk terus bertempur. Saya tak fikir apa senjata moden yang mereka miliki. Tetapi ketika mereka bertempur melawan Rusia, senjata moden yang mereka miliki kebanyakannya adalah AK-47. Tetapi saya tak pasti kerana ini benda lama, sebab saya pergi sana 2006 dulu. Jadi saya tak tengok analisis persenjataan yang mereka ada. Tapi saya percaya bahawa mereka masih lagi menggunakan senjata yang terbaik untuk pertempuran pergunungan, iaitu AK-47.
Jadi ini antara berita yang kita harap nak elakkan. Dulu saya pernah kata doa ramai-ramai tuan-tuan, kita elakkan berlaku pertempuran antara puak, terutama ketegangan yang ketara antara puak Tajik, 20% daripada populasi penduduk Afghanistan dengan Taliban. Kerana mereka ada persengketaan lama sejak tahun 1996 apabila Taliban menjatuhkan kerajaan Mujahidin. Tajik adalah sebahagian daripada kerajaan. Kemudian timbul lagi hal yang sangat sensitif, iaitu 2 bulan sebelum Amerika menduduki Afghanistan pada tahun 2001. Sebelum kejadian 11 September World Trade Center, Ali Ahmad Shah Maksud telah pun mengeluarkan kenyataan memberi amaran kepada Amerika dan sekutu di barat bahawa Al-Qaeda akan melancarkan serangan besar-besaran. Kerana Ahmad Shah Maksud dianggap sebagai bahaya oleh Al-Qaeda dan Taliban, maka satu perancangan membunuhnya telah diatur dan mereka berjaya membunuhnya. Jadi dia ada krisis sejarah yang panjang di mana bagi Ahmad Maksud, dia sukar untuk melupakan sejarah bagaimana bapanya dibunuh oleh Pakatan Taliban dan juga Al-Qaeda. Manakala bagi Taliban sekarang, walaupun tak ada dah Al-Qaeda, masih menganggap bahawa puak Tajik adalah sebahagian daripada proksi Amerika Syarikat yang masih ada di bumi Afghanistan. Itu yang saya share dengan saudara tentang perang tu. Berita akan keluar lebih banyak selepas ni saya fikir. Kerana Al Jazeera telah melaporkannya. Saya baca semalam daripada The India Times. Indian Times adalah yang paling dekat dan paling kerap mendapat akses daripada Afghanistan. Jadi itu yang saya share dengan saudara hari ini. Tengoklah banyak keratan, dan kalau saudara rajin masuk sajalah ke keratan-keratan yang Mahfuz share tu untuk saudara baca berita penuh. Kemudian saya bagi tahu kepada saudara apa yang kita tengok sekarang ni adalah jelas kelihatan pejuang Panjshir ataupun pejuang Tajik ataupun salah satu daripada Pakatan Northern Alliance ni berada dalam keadaan sangat tertekan. Saya fikir Ahmad Shah Maksud kelihatan menghantar isyarat untuk mengelakkan perang, bagi mengelakkan lebih ramai pejuang dan juga penduduknya kaum Tajik terkorban di utara Afghan. Tapi saya tak pasti kerana kita tak pernah lagi, kita belum lagi mendengar kenyataan daripada Abdul Ghani Baradar mengenai isu di Tajik. Kerana setakat ini yang mengeluarkan kenyataan bersetuju untuk mengadakan rundingan hanyalah Panglima Perang Taliban yang terkenal, iaitu Abdul Rahman Haqqani. Jadi kita tak dapat jelas keadaannya. Macam saya beritahu juga pada saudara, hingga hari ini pun Taliban belum lagi mengumumkan siapa yang akan memimpin kerajaan mereka, walaupun saya bagi tahu pada saudara 3 sumber utama, iaitu sumber risikan Pakistan dan sumber risikan India dan sumber risikan di Qatar telah mengeluarkan kenyataan kepada ejen berita masing-masing, mengatakan kelihatannya seperti orang nombor 2 Taliban, iaitu Abdul Ghani Baradar yang kini telah berada di Kabul akan dilantik sebagai pemimpin Afghanistan. Berarti Hibatullah Akhundzada yang kini berada di Qatar mungkin hanya akan menjadi mulah dalam konteks Taliban, tetapi kepimpinan yang mengetuai operasi negara diberikan pada Abdul Ghani Baradar, memandangkan Ghani Baradar mempunyai hubungan yang baik dengan Pakistan kerana beliau pernah dipenjarakan di Pakistan, dan Pakistan pernah menyelamatkan beliau untuk tidak mengekstradasikan Abdul Ghani Baradar kepada CIA yang untuk dipenjarakan di Teluk Guantanamo sebagai tahanan pengganas Taliban. Dan kalau kita tengok rekod pun Abdul Ghani Baradar, walaupun orang nombor 2, tapi dia banyak mengetuai rundingan-rundingan penting di Qatar ketika 2019 dan 2020 waktu timbul ura-ura Amerika akan berundur. Proses pengunduran rundingan damai apa semua itu kebanyakan diketuai oleh Abdul Ghani Baradar. Cuma seniornya Hibatullah Akhundzada adalah kerana kedudukan beliau dari segi syuraknya, iaitu kewarakan dan pengetahuannya dalam agama. Tetapi mereka berdua, iaitu Abdul Ghani Baradar dan juga Hibatullah Akhundzada, adalah lulusan daripada Darul Ulum Deobandi, iaitu sekolah mazhab Hanafi yang menjadi pegangan utama gerakan Taliban. Itu je. Lepas tu saya bagi tahu pada saudara berita yang paling penting ni adalah Antonio Guterres daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengeluarkan kenyataan bahawa dalam tempoh 2 minggu 18 juta rakyat Afghan akan dilanda kebuluran. Berarti saya dah tengok dah laporan demografi
dan juga beberapa laporan sokongan untuk melihat kenyataan kuartal ya. Harga minyak melambung 75% di Iraq. Harga tepung meningkat 30% kerana bekalannya terputus. Begitu juga harga makanan yang lain. Harga daging meningkat hampir 50%. Anda boleh Google je kenaikan harga barang mendadak dan kadar inflasi yang tinggi di Afghanistan. Negeri yang pendapatan purata rakyatnya hanyalah $2 USD per day. Berarti sekitar RM8.40 gaji harian purata untuk 38 juta penduduk Afghanistan ni. Hanyalah sekitar RM8.40 Malaysia sehari. Jadi dengan meningkatnya harga tepung 30%, harga minyak kepada 75% dan tertutup pintu sepadan kerana apabila lapangan terbang Kabul diambil alih oleh Taliban sepenuhnya apabila tentera Amerika meninggalkannya sepenuhnya pada 31 bulan Ogos. Tidak ada penerbangan antarabangsa berani mendarat kerana tiada clearance daripada kerajaan Taliban. Walaupun Taliban telah menukar keseluruhan operasi di lapangan terbang. Namanya dulu adalah lapangan terbang Hamid Karzai. Tapi hari ini saya tengok semua media menyebut lapangan terbang Kabul. Kerana Hamid Karzai adalah presiden yang menang pilihan raya di bawah pendudukan Amerika. Berarti kemungkinan orang merujuk kepada Kabul kerana tak mungkin kerajaan Taliban akan mengekalkan nama yang digazetkan pada lapangan terbang tersebut sepada nama Presiden Hamid Karzai. Jadi tiada penerbangan. Walaupun semalam Taliban mengatakan penerbangan domestik telah pun bermula. Tetapi tanpa pintu sempadan dibuka, terutama untuk memasukkan pintu sempadan daripada Bagram ke Jalalabad untuk membawa masuk bekalan makanan daripada Peshawar ke Jalalabad di selatan Afghanistan. Tanpa pintu masuk daripada Iran juga. Tanpa pintu masuk daripada Tajik dan tanpa pintu masuk daripada China yang kita tak jelas kedudukan dia. Bererti kata Antonio Guterres, 18 juta rakyat Afghanistan, iaitu 50% daripada mereka akan mula mengalami proses kebuluran pada bila-bila masa. Dia notis dalam statement dia sekitar masa terdekat. Saya ambil lagi satu statement yang dikeluarkan oleh Reuters adalah 14 hari. Tapi berdasarkan daripada harga barang yang naik dan berdasarkan daripada di mana Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu ni tuan-tuan, Antonio Guterres kalau dia bercakap berarti benda ini telah sampai ke peringkat tertinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk memberi syarat kepada masyarakat dunia bahawa keadaan krisis kemanusiaan yang membabitkan kebuluran dan bekalan makanan dijangka akan menjadi topik yang dahsyat selepas ini. Berarti selepas ini kita menunggu 3 perkara daripada Afghanistan. Pertama, pengumuman siapakah yang akan mengetuai kerajaan Taliban. Yang kedua, kita akan melihat sama ada gencatan senjata akan berlaku segera. Kalau pertempuran sedang berlaku, kerana berita yang disahkan tu kira 2 jam tadi. Sebab Syabab hantar dekat saya tu 25 minit selepas berita tu disiarkan. Saya dah live sekarang ni kira 2 jam. Mengatakan bahawa Taliban mengesahkan mereka telah mengambil alih keseluruhan Tajik. Tapi saya ada sumber-sumber berita yang lain juga bahawa 1,500 pejuang Taliban telah pun ditahan, mungkin dijadikan tukaran perang. Kerana sebelum serangan datang daripada pasukan Taliban di Kabul, terdapat pasukan Taliban yang berada di Panjshir. Mereka telah pun ditawan terlebih dulu. Saya tak fikir macam mana kedudukan dia, sama ada ketua Ahmad Masud, ketua Puak Tajik, akan menawarkan rundingan dengan menjadikan 1,500 pejuang Taliban sebagai pertukaran gencatan senjata. Kita akan tunggu. Dan hingga sekarang tak ada siapa pun yang kita dengar, sama ada Pakistan, UAE, 2 kerajaan yang mengiktiraf Taliban, Qatar yang kini menjadi tempat segala bentuk rundingan antara Taliban dengan Rusia, antara Taliban dengan Amerika, antara Taliban dengan Pakistan berjalan di Qatar. Tetapi Qatar tidak mengeluarkan kenyataan apa peranan yang mereka akan main bagi meredakan pertumpahan darah yang kalaulah berlangsung akan besar-besaran. Saya nampak sekarang Ahmad Masud mengambil langkah setapak ke belakang kerana kekuatan pasukan pejuangnya diketahui sangat kuat. Dan hingga sekarang pun rakan sekutunya daripada dalam Northern Alliance, iaitu Abdul Rashid Dastum yang memimpin Puak Uzbek 9%, dia pun ada sekitar 10,000 komando terlatih. Belum lagi menyatakan sama ada mereka akan turut serta dalam pertempuran ini, kerana Northern Alliance ini membabitkan 3 pakatan utama, iaitu Puak Tajik yang dipimpin Ahmad Masud, Puak Uzbek yang dipimpin oleh Abdul Rashid Dastum, dan sebahagian Puak Postu Durrani
yang menyokong Northern Alliance. Jadi oleh kerana Pashtun terbelah kepada 5 puak utama, tapi puak Durrani sebahagian besarnya adalah penyokong Northern Alliance. Tapi jangan lupa tuan-tuan, Abdul Ghani Barada juga adalah Pashtun Durrani. Daripada keluarga Topazai. Dia adalah seorang Durrani. Dia juga daripada orang kata suku Durrani. Cuma keluarganya adalah Topazai. Mereka dalam suku dia ada 5, dia ada keluarga-keluarga juga. Jadi kita haraplah doakan apa yang berlaku di Afghanistan tidak berpanjangan. Terutama satu adalah krisis kebuluran yang paling kita takut. Dan saya doakan tak ada pertumpahan darah yang besar. Kalaulah bermula serangan besar-besaran dan akhirnya mengisytiharkan perang terbuka di antara puak Tajik dan juga kerajaan Taliban yang memerintah. Saya fikir dia akan menyebabkan Amerika akan terbabit, kerana Amerika mungkin akan menjadikan puak Tajik duri dalam daging. Kadang-kadang puak Tajik dalam keadaan dah terdesak, tak ada apa-apa, dia mungkin terpaksa menerima beberapa tawaran daripada Amerika. Kerana Amerika mungkin memerlukan puak Tajik untuk menjadi duri dalam daging, kerana mereka tahu bahawa untuk pengetahuan saudara juga, China dan juga Taliban telah menandatangani banyak perjanjian, di mana Taliban telah mengumumkan, kerajaan Taliban melalui jurucakapnya saudara Mujahid telah mengatakan bahawa Afghanistan Taliban telah mengadakan begitu banyak rundingan ekonomi dengan China dan memberitahu bahawa secara ekonominya Taliban kini akan menjalinkan hubungan membangunkan Afghanistan melalui sokongan daripada China. Ini dah sah dah, kerana jurucakap Taliban yang paling prominent yang saya jangka akan berada dalam top 5 kerajaan ataupun kabinet Taliban, dia telah buat kenyataan bahawa China telah menjadi rakan niaga utama kerajaan Taliban di Afghanistan. Kita tunggu saja apa peranan yang akan dimainkan oleh Rusia, kerana terdapat juga laporan menunjukkan kata wakil-wakil Taliban kini berada di Moskow untuk menjalankan rundingan, tapi tak dinyatakan apakah bentuk rundingan yang sedang mereka lakukan di Moskow. Sama ada rundingan politik ataupun rundingan ekonomi. Saya fikir adalah rundingan ekonomi, kerana Taliban mungkin mengharapkan sokongan Rusia juga untuk menjadi sekutu besar, sama ada dari segi pelaburan kewangan ataupun dari segi pelaburan bantuan pembangunan. Untuk pengetahuan saudara, Afghanistan selama 20 tahun sejak pendudukan Amerika menerima 40% bantuan daripada Bank Dunia. Berarti makanan, kesihatan, pendidikan yang dibangunkan di negara Afghanistan ketika 2 presiden, iaitu Hamid Karzai dan juga Ashraf Ghani menjadi presiden. Ekonomi Afghanistan di bawah kerajaan yang ditaja oleh pendudukan Amerika selama 20 tahun tu adalah ekonomi yang 40% datang daripada Bank Dunia. Tapi Bank Dunia telah mengumumkan sekatan, itu tidak lagi meluluskan sebarang bentuk dana kepada kerajaan Taliban kerana dia adalah kerajaan yang tidak diiktiraf. Dan saudara juga tahu Amerika telah mengumumkan mereka melaksanakan sekatan ekonomi, diikuti oleh United Kingdom. Kesatuan Eropah belum mengeluarkan kenyataan, tetapi mereka mengatakan bahawa mereka tidak mengiktiraf Taliban, tapi mereka akan berunding dengan Taliban. Kesatuan Eropah memerlukan rundingan dengan Taliban kerana terdapat 5,000 lagi pemohon suaka yang ingin berpindah ke United Kingdom dan negara-negara Eropah masih tersangkut, iaitu rakyat Afghanistan yang pernah bekerja dengan kerajaan United Kingdom, yang pernah bekerja dengan kerajaan-kerajaan Eropah yang pernah ada di dalam bumi Afghanistan ketika Amerika berkuasa. Mereka memohon warga negara Afghanistan yang inginkan perlindungan politik ni dibawa keluar. Jadi kata EU mereka akan berunding bagi memastikan semua kaki tangan warga Afghanistan yang pernah bekerja dengan mereka dan memerlukan suaka politik akan dibenarkan keluar oleh Taliban. Untuk pengetahuan saudara saja, update menunjukkan kini ada 25,000 rakyat Afghanistan telah pun berjaya diterbang keluar dalam penerbangan yang ditaja oleh kerajaan Amerika. Ada 25,000. Saya ingat macam sikit je tuan-tuan, rupanya 25,000 orang ditempatkan di 8 lapangan terbang utama di Amerika Syarikat, lapangan terbang tentera. Dan semalam kerajaan Amerika Syarikat, White House telah mengeluarkan kenyataan kesemua 8 lapangan terbang ini akan ditukar menjadi pertempatan untuk pendatang Afghanistan sebelum mereka diserap ke dalam kehidupan di Amerika. Berarti akan dibangunkan pertempatan pantas. Kemudian daripada situlah barulah mereka akan disivilisasikan di dalam masyarakat Amerika, sama ada mendapat pekerjaan mengikut kelulusan pendidikan, keluarga, rumah dan sebagainya.
Jadi besar tuan-tuan, dia melebihi daripada jangkauan awal di mana Amerika mengatakan hanya 8,000 orang yang akan dibawa keluar, tapi 25,000 orang. Tapi angka 25,000 orang ni, kita tak pasti sama ada dia juga suaka yang ditawarkan United Kingdom. Kerana United Kingdom pada waktu itu telah menawarkan bagi kuota United Kingdom saja, bagi mana-mana rakyat Afghanistan yang tidak mahu berada di bawah pemerintahan Taliban, United Kingdom menawarkan 20,000 suaka. Tetapi United Kingdom tidak memiliki penerbangan. Jadi saya ada syak kata 25,000 orang yang pergi ke Amerika kemungkinan terbang di atas suaka United Kingdom. Berarti mereka dapat pertempatan sementara. Sekiranya setelah diproses mereka adalah proksi yang telah pun memohon suaka di United Kingdom, mungkin mereka akan diterbangkan United Kingdom. Jadi ini tak jelas. Tapi EU, Kesatuan Eropah mengatakan mereka menjalankan rundingan dengan Taliban. Kerana sampai 31 Ogos dia tak dapat keluarkan semua orang-orang yang memohon perlindungan politik daripada EU. Jadi kalau Kesatuan Eropah saya kena fahamlah, dia Kesatuan Eropah ni 27 negara. UK kira satu ada 26 lagi. 26 ni yang memainkan peranan aktif ketika menyokong Amerika ni adalah Itali, adalah Perancis, Belanda. Mereka ni adalah negara yang memainkan peranan aktif selain daripada Australia. Tapi Australia tak menyebut tentang suaka, tetapi mengesahkan ke semua rakyatnya berjaya dibawa keluar. India juga mengesahkan semua rakyatnya dibawa keluar. Jadi itu antara perkembangan yang saya boleh share dengan saudara tentang Afghanistan hari ini. Dan tuan-tuan berdoalah banyak-banyak tuan-tuan. Kalau ni berdoa dalam hati, kalau tuan-tuan solat, berdoalah lepas solat. Kalau tuan-tuan orang yang berdoa, yang rajin solat malam, bangunlah dan berdoa supaya saya betul-betul berharap kita tak lihat pertumpahan darah yang dahsyat. Kerana Afghanistan memerlukan penghujung. Generasi yang lahir, yang membesar sekarang tak sepatutnya berkelangsungan hidup dia selama 42 tahun. Peperangan yang bermula sejak tahun 79. Tapi perang sebenarnya bermula tahun 73. Sejak tahun 73 apabila Presiden Muhammad Daud membunuh Sultan Zahir Shah yang kedua dan kemudian menukar Afghanistan daripada sebuah negara monarki pada sebuah negara republik. Telah ada peperangan. Hinggalah tahun 79 pula apabila Presiden Muhammad Daud ni dibunuh oleh Presiden Najibullah. Maka itu naik kerajaan komunis. Jadi kalau ikut sejarahnya tu, kalau daripada tahun 73, hampir 48 tahun, setengah abad dah Afghanistan ni bermandi darah dan kerajaan dan rakyat ni hidup dalam keadaan melarat. Itu je. Ada Q&A ke? Ustaz Razil, lama tak nampak Ustaz. Ya. Ini yang kita baca laporannya ni. Saya kalau tidak mudah Razin, sebab saya ada kawan Hamid Kakar. Beliau adalah seorang editor akhbar Afghanistan Times, iaitu yang menulis dalam bahasa Inggeris. Tapi Hamid Kakar kawan saya ni, bila Taliban ambil alih, dia pun lari. Jadi saya dah live itu hari bagi tahu, kata Hamid Kakar pun tutup phone dia waktu dia bersembunyi di lapangan terbang Kabul dan dia berjaya mendarat di Amerika pada 31 hari bulan Ogos. Jadi dia jawab setelah seminggu tu baru dia jawab WhatsApp saya. Sebelum tu saya ada juga information. Kemudian dia tutup balik WhatsApp dia sekarang, mungkin kerana dia takut dipantau dan mungkin arahan daripada kerajaan Amerika, semua orang yang menggunakan phone yang ketika di Afghanistan diminta mematikan talian bagi mengelakkan sebarang bentuk pengesanan atau bahaya keselamatan. Kenapa katanya Razin lah, ni kita perbincangan kita Razin. Kenapa Ahmad Masud tidak mahu iktiraf Taliban sebagai kerajaan pusat? Beliau hanya kuasai Panjshir sebagai wilayah otonomi. Kerana dengan melihat keterbukaan Taliban ketika ini, kata Razin, Taliban kelihatan terbuka untuk berunding. Sekurang-kurangnya ada peluang kedua pihak selesaikan perbezaan secara rundingan. Ya. Cuma saya bagi tahu, kata dalam kacamata kita yang melihat dari segi logik dinamiknya geopolitik, ya, itu yang terbaik. Tetapi bagi sebuah negara yang mempunyai sejarah krisis asabiah yang sangat panjang, ini adalah krisis asabiah yang sangat panjang. Kerana untuk pengetahuan saudara, kalau kita baca sejarah daripada Sultan yang pertama dibunuh, pada Sultan Zahir yang pertama dibunuh 1911 tu, kemudian ada pembunuhan berterusan sampai 1973. Saya kira dekat situ je Zahir, ni Razin, 7 Sultan. Tetapi ada sultan-sultan lain yang dibunuh walaupun telah wujud kerajaan komunis, iaitu hinggalah tahun 87. Total kesemua sultan-sultan yang mempunyai darah kesultanan monarki yang dibunuh adalah 13. Oleh kerana semua orang bersetuju di Khorasan, garisan Khorasan,
sejak ribuan tahun, apabila Empire Romawi datang, Empire Osmaniyah datang, Empire Babar datang. Inilah negara yang mewujudkan kewujudan puak yang sangat besar. Lepas tu saya bagi tahu Pashtun dia ada 40% tapi dia terbelah kepada 5 keluarga. Durrani ni pun saya kata macam saya kata tadi, majoriti Durrani menyokong Ahmad Masud, menyokong Apan Share, iaitu berada dalam Northern Alliance. Tetapi bakal Presiden Abdul Hamid Baradar, dia juga seorang Durrani dari Topazai, ada keluarga-keluarga dia. Saya fikir masalah yang paling besar bagi Ahmad Masud adalah beliau mahukan wilayah otonomi kerana semangat Tajiknya. Dia macam ni, Tajik-Tajikistan. Mereka, orang Tajik ni adalah kelompok bangsa Tajik yang memang secara negara dia ada Tajikistan. Jadi saya rasa dia nakkan wilayah otonomi. Sejak dari dulu secara tradisinya, kalau Razin tengok sistem beraja yang dibentuk pada abad yang ke-18 pun, mereka adalah raja yang tidak menguasai keseluruh wilayah puak. Sebab tu saya kata kalau kita masuk daripada sempadan Pakistan tu, yang saya kata Peshawar naik ke garis sempadan yang saya lalu tu, Pakistan sendiri mengatakan bahawa wilayah tu walaupun ada dalam peta Pakistan hingga sampai ke puncak Khyber Pass sebelum sempadan dengan Afghanistan, 8 puak Pashtun tu tidak tertakluk pada undang-undang Pakistan. Itu perjanjian dia, kata dia akan perang. Jadi oleh kerana 8 puak ni berjaya menjalankan rundingan dengan kerajaan Pakistan, maka itu dipanggil wilayah puak. Sebab tu saya kata bila saya sempurna border tu, tentera tu kata dekat saya, sekarang kamu runding dah sendiri. Walaupun apa-apa terjadi kepada kamu dalam bumi Pakistan, kami tak boleh berkata apa. Surat yang dia bagi pada saya tu tidak lagi berguna sebagai bukti saya diberi perlindungan lepas saya masuk saja wilayah 8 puak Pashtun yang berada dalam Pakistan. Daripada situ kepuakan itu menjadi payah. Dan kedua, saya fikir kata sejauh mana jiwa besar. Satu adalah bagi Ahmad Shah Maksud, dia akan mengiktiraf kumpulan pemimpin yang berada dalam konspirasi pembunuhan bapaknya. Berarti macam saya bagi tahu kepada stream yang lepas, Hibatullah Akhundzada dan juga Abdul Ghani Baradar yang nak jadi Perdana Menteri sekarang ni. Abdul Ghani Baradar ketika operasi pembunuhan Ahmad Shah Maksud tahun 2011 adalah orang kanan kepada Mullah Omar. Jadi bererti sekarang bagi Ahmad Maksud, dia berunding dengan seorang yang pernah menjadi konspirator pembunuhan ayahnya dulu. Saya fikir ini antara benda-benda yang kita lihat dari luar secara demografi ya elok. Saya pun bersetuju rundingan damai. Sekurang-kurangnya kalau dia nak kuasa otonomi, saya fikir tak ada masalah untuk Kabul mengiktirafnya. Tetapi kelihatannya sekarang dia tidak mengiktiraf kerajaan Taliban. Dia kena iktiraf dulu, baru rundingan damai boleh bermula. Tapi saya bagi demografi yang lebih besar, di dalam sebuah masyarakat yang ada perkataan satu adalah puak, iaitu penggunaan bahasa, budaya dan juga keturunan yang berbeza. Satu, masalah mereka Tajik, Pashtun, Hazara, Uzbek dan Turk. Turk minimum 3% dan kelihatannya Turk ni dia tak pernah dalam sejarah muncul sebagai gerakan bersendiri. Kecuali Pashtun dia memang ada gerakan bersenjata dia sendiri. Yang saya bagi tahu kata paling besar adalah Syurak Quetta yang dipimpin oleh Abdul Ghani Baradar sekarang. Kemudian juga dia ada satu lagi puak, iaitu puak Uzbek yang mewakili 9 ke 10% yang diketuai oleh Abdul Rashid Dostum. Puak Uzbek ni bererti orang Uzbekistan, tapi dia berada dalam bumi Afghanistan. Tu dia memegang lagi nama bangsa dia Uzbek. Kemudian kita ada puak Pashtun yang sepenuhnya pro-Taliban, tetapi kita ada puak Pashtun juga yang pro-Northern Alliance, iaitu yang masih lagi menyokong semangat Mujahidin tahun 79 hingga 89. Ini menjadikan agak sukar. Dia nak mencarikan mediator tu, orang tengah yang boleh merundingkan keadaan ni, agak sukar. Tetapi saya harap orang yang dah hilang daripada gambar, Radin, iaitu namanya Abdullah adalah orang yang paling kanan kepada Allahyarham Ahmad Shah Maksud. Saya jamin kalau Abdullah ada, dia boleh mempengaruhi Ahmad Maksud. Kerana Ahmad Maksud ni macam sangat anak kepada dia. Sebelum datang Taliban, ketua perunding yang merundingkan hubungan damai ni, maksudnya apabila Amerika berundur, apa jadi pada kerajaan demokrasi Presiden Ashraf Ghani, apa Taliban nak. Pasukan perunding ni diketuai oleh seorang yang bernama Abdullah. Dia adalah menteri luar ketika kerajaan Taliban berkuasa pada tahun 1992 hingga 1996. Ketika Taliban ambil alih, dia tidak diketepikan. Maksudnya dia berjaya menyesuaikan dirinya dengan Taliban dan dia pernah berkhidmat
di bawah juga. Dia berjaya menyelesaikan dirinya di dalam kerajaan Hamid Karzai. Dan kemudian dia telah dilantik sebagai ketua perunding kerana pengalamannya. Saya fikir dia kalau hidup, dia masih hidup, dia berusia 70 tahun ke atas. Seorang yang sangat kemas dan dia satu-satunya yang terdidik di Barat. Berarti ketika perang melawan komunis, dia balik daripada Barat kerana dia Tajik, dia menyokong Ahmad Shah Maksud. Jadi sekarang ni dia hilang daripada gambar. Kita tak tahu di mana Abdullah kecuali pada 16 hari bulan Ogos ketika Taliban berkuasa, Razin. Abdullah masih lagi bersuara mengatakan proses rundingan perlu dilaksanakan. Saya fikir Abdullah mungkin kini berada di Qatar kerana dia mungkin terpaksa terbang ke Qatar dan berunding terus dengan mullah yang paling berpengaruh, iaitu saudara Hibatullah Akhundzada. Jadi kita tak pasti keadaan yang ada. Tapi saya setuju dengan pandangan saudara Razin. Saya pun berdoakan yang itu, iaitu berunding dulu. Berunding dulu dan elakkan pertumpahan darah. Cuma kekerasnya Ahmad Shah Maksud, Ahmad Maksud yang menjadi ketua puak Taliban ni, puak Tajik, dia tidak mengiktiraf Taliban. Itu yang menjadikan Taliban marah. Dan permintaan Taliban yang berat pula, yang telah dikemukakan oleh Khalil Abdul Rahman Al-Haqqani ini, dia nakkan wilayah penuh. Itu kenyataan mereka awal sebelum bertempur tu. Kenyataan Ahmad Maksud adalah dia tidak mengiktiraf kerajaan Taliban. Langsung tak iktiraf, satu. Abdul Rahman Khalil Haqqani, bila dia dengar, dia kata dia nak wilayah ini sepenuhnya. Bila hari pergerakan ketentera nak bertempur, kedua-dua memilih mengatakan akan berunding. Jadi pada waktu tu saya yakin rundingan akan bermula, tetapi 24 jam sudah peperangan meletus. Cuma tadi je 2 jam sebelum saya stream berita terbaru, Taliban mengesahkan dia mengambil alih Panjshir, tapi saya tak percaya. Kerana saya tahu wilayah tu, saya tahu sejarahnya, saya tengok dia secara detail daripada minat saya terhadap Afghan, walaupun ketika saya berada 14 hari di Afghan, saya gagal sampai ke Panjshir. Tapi saya tak fikir, kerana ada sumber berita yang lebih awal mengatakan 24 jam, berarti kira-kira 22 jam sebelum Syabab hantar maklumat pada saya, 24 jam sebelum itu, Razin boleh Google, 1,500 tentera Taliban telah pun ditahan lebih awal, di mana Ahmad Maksud telah menangkapnya dan kini menjadi tahanan perang. Jadi saya tak fikir kenapa perang ni digambarkan ada yang kalah dan ada yang menang. Saya fikir masih lagi pertempuran pada skala tidak sepenuhnya. Jadi kita doakan ada jalan penyelesaian, Razin. Memang kalau Razin tanya saya, itu yang terbaik. Tapi bagi orang yang dalam mindanya tu masih lagi ada... Razin faham perasaan orang puak yang berperang melebihi... mereka berperang daripada tahun 1996 apabila Taliban menjatuhkan Mujahidin. Kemudian bapaknya meninggal pada tahun 2001, dibunuh oleh konspirasi Taliban dan Al-Qaeda. Jadi pemusuhan dan sejarah lama ni saya rasa Razin. Itulah yang datang orang kata proses maaf, proses melupakan, proses untuk melihat masa depan. Ini memerlukan seseorang yang matang, yang boleh mengendalikan rundingan dan kemudian katanya diterima oleh dua pihak. Kelihatan Tajik sekarang ni dia berada dalam keadaan sukar kerana Rusia dengan China menyokong Taliban. Saya tak fikir Amerika meninggalkan sebarang bentuk bantuan kepada puak Tajik, dan saya fikir mungkin Pentagon pun dah potong list Tajik ni kerana mereka nak berundur penuh. Kerana Amerika pun fikir mereka tak mau involve lagi, sebab tu mereka tinggalkan, dan mereka tinggalkan puak Tajik yang selama ini menjadi sekutu mereka selama 20 tahun dalam keadaan terkontang-kanting. Jadi pilihan yang ada bagi Ahmad Maksud pada saya sekarang adalah menjalankan rundingan, dan yang kedua, pilihan yang terbaik dia ada adalah mengiktiraf kerajaan Taliban sebagai kerajaan Afghanistan dan kemudian memohon rundingan damai bahawa Tajik harus menjadi wilayah otonomi. Itu je yang saya boleh jawab, Raden. Terima kasih. Thank you, tanda you pun follow benda ni. Kita mempunyai fikiran yang sama tentang benda ni. Cuma saya bagilah lembar sejarah kenapa Ahmad Maksud berada dalam keadaan sukar untuk menerima Taliban. Bukan saja Taliban, kerana dendam pribadinya kerana dia secara pribadi kehilangan ayah, dan dendam pribadinya juga kepada kepada Baradar. Kerana Baradar adalah orang kanan Allahyarham Mullah Omar ketika konspirasi perbunuhan ayahnya diatur pada tahun 2001. Jadi ada banyak benda yang peribadi kemudian nak dijadikan pula isu kepimpinan. Jadi benda-benda ni saya rasa tak mungkin boleh diselesaikan kalau kita tak jumpa seorang perunding yang boleh menemukan
orang kata perbezaan dan juga ruang permusuhan yang ada sekarang. Kerana Baradar pun tak bagi pandangan dia lagi. Baradar ni bakal presiden tak bagi pandangan dia. Jadi kita tak faham Baradar sendiri apa sentimen dia kepada orang Tajik. Kerana yang bercakap adalah Panglima Perang yang setakat ni, iaitu Khalil Abdul Rahman Al-Haqqani. Jadi kita dengar daripada seorang Panglima Perang saja dia mengisytiharkan perang sekiranya Tajik tidak mau kalah dan menyerahkan wilayahnya kepada Taliban. Tapi daripada orang nombor satu Taliban kita belum dengar lagi. Orang nombor satu Taliban di Kabul iaitu Abdul Ghani Baradar, dan daripada orang nombor satu Mullah iaitu pemimpin syura yang dihormati tu iaitu saudara Hibatullah Akhundzada, kita pun tak dengar pandangan dia lagi tentang kisi-kisi perang saudara. Mereka masih bercakap tentang polisi perniagaan, pembangunan ekonomi, pelaburan asing. Itu saja yang saya boleh share dengan Razin soalan dia. Saya rasa itu je kot yang saya share ini. Nanti saya akan update sebab it's a never ending story. Dalam tempoh 2-3 bulan ni saya rasa puzzle dan gambar-gambar mungkin dicantum dan cuba disatukan. Kerana keadaan masih lagi tak ada penyelesaian yang konkret. Cuma kita nak minta 3 perkara saja. Pengumuman siapakah yang memimpin Afghanistan supaya ia stabil. Yang kedua, krisis kebuluran yang akan datang dalam waktu yang terdekat segera diatasi kerana 18 juta rakyat Afghanistan akan terdedah pada kebuluran. Itu yang kita harap sekarang. Dan ketiga ialah elak perang saudara. Kerana kalau bermula perang saudara, dia akan menjadi perang 4 penjuru. Berarti Taliban akan berperang dengan Tajik dalam satu hal, Taliban berperang dengan Tajik dalam satu hal, Taliban akan berperang dengan Uzbek dalam satu hal, dan saya takut lagi berlaku perang Sunni Syiah di antara Taliban dan 15% Hazara Syiah. Okey, terima kasih. Itu saja brief saya hari ini. Boleh? Burhanuddin Ramadi almarhum lah, dah tak ada dah. Gabuddin ni dia dah out of picture. Jadi saya fikir kata dalam demografi apa yang dipanggil sebagai konservatif postu yang tinggal di pedalaman dan liberal postu yang tinggal di Kabul, itu Mak Saleh yang bagi demografi itu. Saya minta maaf tuan-tuan, ini saya tak perkataan tak patut, tapi kita pinjam dulu. Ini orientalis kata, dia pecahkan dengan mengatakan postu di Kabul sebagai postu liberal. Ini daripada family Karzai, daripada postu moden. Tapi Durrani ini pun berpecah dua juga. Family Durrani ada yang berada di luar Kabul. Sebab tu saya bagi tahu kepada saudara. Satu macam ni Burhanuddin Rabbani adalah pensyarah dan juga seorang teologis. Dia mengajar di Universiti Kabul ketika perang belum berlaku. Gabuddin Hemetiar dan juga Ahmad Shah Maksud adalah murid dia. Murid yang belajar daripada seorang pensyarah yang terkenal, pensyarah teologi. Teologi ni kita panggil teologi ilmu ketuhanan lah. Tetapi dalam pelbagai. Jadi dua anak murid dia bila perang berlaku, Burhanuddin Rabbani minta anak murid dia Ahmad Shah Maksud balik dan pimpin satu kaum. Pimpin kaum-kaum untuk berperang. Sebab dia yang mempelopori gerakan Mujahidin. Kemudian dia suruh Gabuddin Hemetiar juga. Tapi walaupun murid dan guru kemudiannya menang perang, 10 tahun dia orang berperang dengan Rusia, kemudian 79 berperang dengan Soviet tahun 79 hingga 89. Soviet lari. Tapi rejim Najibullah dan Babrak Kamal ni masih ada, rejim komunis ni. Dia ambil lagi perang 3 tahun. Sampailah jatuh rejim komunis. Tetapi akhirnya, walaupun hubungannya mereka ni guru dan murid, Burhanuddin Rabbani yang dilantik jadi presiden ni, dia dalam kabinet dia ni menteri luarnya Ahmad Shah Maksud. Saya tak ingat Gabuddin Hemetiar memegang jawatan apa, tapi menteri pertahanan rasa saya sangat kanan. Tapi ketiga-tiga ni tiba-tibanya masih lagi berpegang. Dia macam ni, walaupun kita 3 kawan dia, tapi kita berpegang kena merujuk kepada syurak kita. Jadi bila Ahmad Shah Maksud merujuk pada syurak dia masih menganggap bahawa ini adalah wilayah otonomi Tajik. Sebab tu Tajik tak pernah menyerahkan wilayahnya untuk ditakbir penuh oleh rejim Mujahidin pada zaman tu. Begitu juga Ahmad Shah Dastum, seorang lagi playmaker yang penting, dia seorang Uzbek Afghanistan. Dia juga berada dalam kerajaan Mujahidin.
Tapi dia juga tak membenarkan wilayahnya ditakbir. Dia sendiri nak kawal. Itu yang dipanggil masa itu sebagai the warlord crisis. Ada kerajaan. Tapi wilayah-wilayah puak tidak diserahkan sebagai pemilikan negara. Itu punca yang saudara tanya tadi tu tentang kedudukan puak ni. Sebab dia sangat aneh dan sangat sulit adalah kerana tidak ada sejarah demografi di dunia. Walaupun kita bacalah sejarah perang saudara yang paling besar adalah tentang puak Tutsi dan juga puak Hutu di Afrika yang mengorbankan 1 juta orang. Pembunuhan penyembelihan 2 puak di Rwanda. Saudara baca itu kes tahun 1988 rasa saya. 1988 atau 1991 saya tak ingat tahun dia. Itu dipanggil sejarah perang puak, tapi dia 2 puak dan perang tu berlaku sekejap lepas tu berdamai. Walaupun 1 juta orang dibunuh dalam perangan pertempuran puak, dua-dua puak kulit hitam berlainan suku. Tapi di Afghanistan ni kerana dia berada dalam Khorasan, kerana Khorasan ni dalam sejarah dia dipanggil laluan yang menemukan wilayah terhujung di Asia China dengan wilayah terhujung di Eropah iaitu Itali. Itu yang kita belajar Khorasan tu, laluan sutera di mana sutera daripada China dibawa pergi ke Itali. Okey. Teknologi pembesian ataupun teknologi moden daripada Itali yang dikatakan spaghetti pun dibawa sampai ke China. Kerana laluan ni menjadi pertembungan di mana Baba, Tatar, Empire Alexander, Zulkarnain, Roman, Osmaniyah semua pernah masuk. Dia meletakkan suku tu berada betul-betul dalam percantuman bumi Afghanistan yang unik ni. Jadi kerana setiap suku mempunyai bahasa, budaya dan latar adat yang berbeza. Jadi itu menjadi masalah. Kerana Afghanistan daripada era 1911 lah saya ambil, nak bagi 17 lebih jadi panjang stream ni. Saya ambil 1911 tu. Walaupun ada sultan, sultan tu tidak berkuasa sepenuh kat atas wilayah puak. Saya panggil dia sultan di Kabul adalah kerana postu, kerana sultan semuanya daripada darah postu. Tidak ada sultan datang dari darah Tajik atau darah Hazara ataupun daripada darah Uzbek. Ini masalah yang paling besar di Afghanistan. Sebab tu saya beritahu pada saudara-saudara. Rasulullah SAW pernah berkata Asabiah ni kadang-kadang datang Islam ni nak pecah Asabiah. Itu kita nampak bahawa Asabiah lah yang menjadi permusuhan, iaitu kepuakan. Memang inilah yang satu yang Nabi sayang tentang kita di akhir zaman ni adalah kerana ketakwaan kita pada Allah dan kasih sayang kita pada Rasulullah SAW walaupun kita tidak dapat melihatnya. Tapi antara yang Nabi paling bimbang tentang akhir zaman ni juga adalah kerana Asabiah, berpecah belah. Jadi ini masalah yang saya boleh jawab pada soalan Razin dan tentang kawan kita yang bertanya tentang yang untuk pengetahuan saya, Burhanuddin Rabbani telah kembali ke rahmatullah. Ahmad Shah Maksud telah kembali ke rahmatullah. Gaberdan Humitiar tidak berada dalam gambar. Berarti kita tak tahu di mana dia ada. Tapi dan dia dah tak main peranan prominent untuk mewakili mana-mana puak. Kerana yang ada sekarang ni semua adalah generasi baru. Dan saya boleh menganggap kata kemungkinan majoriti Pashtun Durrani yang menyokong Northern Alliance tu akan merosot dengan teruk. Kemungkinan saya fikir puak Durrani akan kembali dan berada dalam 5 keluarga Pashtun yang kini menyokong Taliban. Berarti Tajik dan juga Uzbek akan bersendirian. Kita belum dapat sebarang maklumat mengenai kedudukan Hazara. Kerana pada Taliban datang pada tahun 1996 hingga 2001 di bawah Mullah Muhammad Omar, Taliban Sunni Syiah Hanafi mengeluarkan fatwa bahawa Hazara adalah kafir. Maka itu pembunuhan orang Hazara. Cuma kali ini kita tak dengar. Itu saya stream kemudian. Kerana no news. Tak ada langsung berita diperbualkan daripada Hazara. Iaitu apa nasib minoriti 15% Hazara yang berfahaman Syiah.